Okay, kalau suara cikgu lag ke apa bagi tahu sebab dekat sini hujan, so takut line tak okey. Baik cikgu. Okay, so hari ini kita sambung dengan 7.3 sistem koordinat kartis. Okay, 7.3.1 menyelesaikan masalah koordinat. Okay, so kamu dah belajar sebelum ni tentang apa? Jarak. Lagi apa? Belajar tentang? Ingat lagi? 7.2 tentang Titik apa? tengah. Titik tengah. Okay, so sekarang kita nak selesaikan masalah pula. Okay, kalau kamu tengok dalam buku teks ada satu contoh saja. So maksudnya taklah susah sangat tajuk koordinat ataupun menyelesaikan masalah ni. Dia ialah menggunakan balik apa yang kita dah belajar dalam 7.1 dan 7.2. Okay, so sekarang next slide. Okay, kita nak imbas kembali. Ni cikgu nak ingatkan balik. Okay, kamu dah belajar dengan cikgu Syazah. Okay, kita nak imbas kembali paksi mencancang tu apa? Paksi yang tegak, okey, paksi Y tu kan. Okey, itu ialah paksi mencancang. Okay, so sekarang ni tengok kita panggil yang tegak tu kita panggil vertical axis. Yang mengufuk ialah paksi yang kamu nampak melintang ni ataupun yang paksi X ni lah. Kita panggil dia paksi mengufuk ataupun bahasa Inggeris dia horizontal axis. Dan titik kosong ni ialah kosong-kosong lah, X dia kosong, Y dia kosong. Dipanggil sebagai asalan ataupun origin. Okey, ni nak imbas kembali je. Okey, so imbas kembali lagi. Okey, rumus jarak antara dua titik pada satah. Okey, dia ada dua cara nak cari jarak. Satu menggunakan teorem Pythagoras. Okey, ni cikgu tulis dalam bentuk yang simple sikit lah. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kalau daripada gambar rajah ni, maksudnya kalau kamu nak cari jarak ataupun panjang PR, so kita kena gunakan PR kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2 tambah QR kuasa 2. Okey, itu maksudnya. Tapi cikgu ringkaskan yang panjang ni C lah. Okey, yang pendek ni kita bagi dia sebagai A. Dan satu lagi kita bagi dia sebagai B. Okey, jadi nak cari C ataupun panjang yang paling panjang itu, kamu kena C sama dengan punca kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maksudnya nak cari PR sama dengan punca kuasa 2, PQ kuasa 2 tambah QR kuasa 2. Okey, ni cikgu tahu kamu dah mahir lah. Okey, dan juga rumus jarak. Okey, ni maksudnya jika kamu diberi dua titik koordinat, okey nak cari jarak, kamu gunakan formula ni. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 dan kamu kena puncakan jawapan tu. Okey, contoh macam ni lah. Okey, PQ yang ni dia beri koordinat. Okey, jadi kamu kena gunakan formula rumus jarak. Okey, untuk rumus titik tengah senang je. X1 tambah X2 bagi 2 dan Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, itu senang kan? Okay, so kita pergi kepada menyelesaikan masalah koordinat. Okey. Contoh 14 muka surat 140, cikgu ambil je daripada buku teks. Okey. Rajah menunjukkan sebuah segi empat selari. Okey, selari. Segi empat selari maksudnya apa? Okey, maksudnya AB selari dengan CD atau DC, AD selari dengan BC. Okey, selari juga bermaksud dia punya kecerunan, dia punya kecondongan dia sama. Okey, dan segi empat selari ini, okey, jarak dia sama. AB dengan DC ni sama. Okey, AD dengan BC pun sama. Okey, kalau kamu nampak AB ni dia selari dengan paksi X. Okey, dan yang ni condong lah. Okey, jadi sekarang dia ada bagi maklumat apa? Jarak antara A dengan B ialah 5 unit. Okey, ni ialah 5 unit. Okey, macam mana nak cari koordinat A? Siapa tahu koordinat A macam mana cari? Okey, bila dia kata 5 unit bermaksud kita tengok dia ialah sebenarnya merujuk kepada jarak X.
Ataupun jarak apa? Mengufuk ke mencancang ni? Mengufuk. Jarak mengufuk dia. So macam mana nak tahu koordinat A? Ada idea tak nak cari koordinat A? 11 tolak 5. Betul. Dia punya nilai X dia yang berubah kan? Dia punya Y dia masih sama lagi 6. Okey, kat sini dia 6. Okey, tapi dia punya nilai X dia berubah. Okey, jadi kita kena tolak 5 lah. 11 tolakkan dengan 5, so jawapan dia 6. Okay, ataupun jarak mengufuk X sama dengan 11 tolak 5 sama dengan 6. Jadi koordinat A tu ialah berapa? 6. 6 berapa? 6 kan? Y dia masih sama lagi. Okey, 6, 6. Okey, titik tengah garis lurus AC. Okey, A kita dah tahu dah. A ialah 6, 6. Okey, macam mana nak tahu C pula? C boleh tahu tak? Okey, nampak tak? Koordinat dia X ni 6. Jadi C ni pun dekat sini dia mestilah 6 juga kan? Okey, nampak tak? Koordinat A ni X dia 6, Y dia 6. C ni berada betul-betul di bawah titik A. Jadi C ni juga X dia ialah 6. Y dia ialah 2. Okey, jadi kita nampak kat situ yang A lah. Okey, buat B. Okey, titik C tu ialah 6, 2. Okey, kamu kena tahu titik A dan titik C baru boleh cari titik tengah. Okey, kita nak cari titik tengah, kita gunakan formula apa? Titik tengah. X1 kan, ingat lagi? X1 tambah X2. Ni dia, A Bahagi dengan C 2. kan? Betul. 6 tambah 6 bahagi 2. Okey, lagi Y 6 tambah 2 bagi 2. Okey, apa jawapan dia? Okey, 12 bagi 2. Okey, 6, 4. Okey, betul. Okey, senang je kan? Maksudnya selesaikan masalah tu bukanlah masalah sangat, tetapi kena fahamkan konsep macam nak cari jarak, mengufuk, mencancang, dia punya kita kena tolak macam ni kan. Lepas tu kalau kita kena cari jarak condong macam ni pula, contohlah kalau dia tanya satu lagi soalan. Cari jarak AD, barulah kamu guna formula jarak yang punca kuasa 2 X2 tolak X1 tu. Okey, kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, tapi dia tanya koordinat A dengan titik tengah je. So tak susah lah. Okey, so kita pergi kepada next slide. Okey, contoh lain. Ni cikgu ambil je daripada buku teks juga sebenarnya. Maksudnya nanti bila latihan cikgu tak bagilah soalan ni lagi. Okey, untuk nak pelbagaikan sebab dalam buku teks tu dia bagi satu je contoh. Okey. So ABCD ialah sebuah segi empat sama sisi. Okey, apa maksud sama sisi? Okay, sama sisi maksudnya apa? Sisi sama. Semua panjang dia sama kan? Sisi dia ada panjang yang sama. Contoh kalau A dia kat sini, B dia kat sini, C dia kat sini, D kat sini. Tu cikgu gambarkan lah. Okey, petak cikgu pun tak cantik sangat tapi cikgu harap kamu faham lah. Okey. So sekarang dia kata A berada di kosong kosong. So dapat kamu bayangkan tak dia dekat kosong kosong. B berada di negatif 5 kosong. Okey kat sini negatif 5 kosong. Okey. So berapa jarak A dengan B? Macam mana tahu jarak A dengan B ni? Berapa unit tu kat situ? 5 unit. 5 unit. Okey nampak tak? Daripada kosong, dia pergi ke kiri dan jadi negatif 5 di titik B ni. Jadi A hingga B ni sebenarnya 5 unit. Okey. So ataupun kosong
tolak dengan negatif 5. So kita akan dapat jarak dia ialah 5 unit. Okey, kalaulah satu sisi dah 5 unit. Okey, sisi lain berapa unit? Sama juga. Sama juga. So dia tanya perimeter. Okay, nampak tak? Contoh lain untuk menyelesaikan masalah, kadang-kadang dia tanya perimeter dan luas pun boleh. Sebab dia menggunakan konsep koordinat juga. Okay, so sekarang ni, macam mana cari perimeter? Perimeter ialah jarak keliling dia ataupun panjang keliling kan. So dia ada 4 sisi. Satu sisi 5 unit. Jadi kamu boleh buat 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 ataupun 5 darab dengan 4. Okey, kerana ada 4 sisi. Okay, so 5 kamu darabkanlah dengan 4. So akan dapat 20 unit. Okey, kerana kita bukan dalam bentuk ataupun unit dia bukan cm, dia guna unit, jadi kamu kena tulis unit jugalah. Okey. So sekarang luas. Okey, ingat lagi tak macam mana cari luas sisi 4, segi 4 ni? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. So luas dia berapa? 25. Betul. Panjang darab lebar 5 darab 5. So dapat 25. Unit. Okey, kuasa 2. Nampak tak? Sebab ni 5 unit, ini pun 5 unit. Unit darab dengan unit dapat unit kuasa 2. Nak menunjukkan luas. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham. Okey, kita pergi kepada satu lagi. Okey. Contoh lain. Okey, ni sebenarnya soalan yang sama. Tapi kalau kamu tak nampak, kamu kena lukiskan dalam bentuk ataupun satah kartis ni. Contoh tadi kan, ni cikgu nak tunjukkanlah kalau tak faham ataupun rasa tak nampak macam mana buat tadi. Tadi dia kata titik A dekat 00, titik B ada dekat negatif 50. So 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini negatif 50. Okay, so kamu tengok kat sini dah nampak dah 5 unit dia punya jarak dia. Okay. Kalau dah satu sisi 5 unit, jadi kalau nak jadi perimeter, dia mungkin petak tu ada kat sini atas ni atau mungkin dekat bawah dia macam tu. Sebab kita pun tak tahu dia kat mana kan, kita agak-agak saja tapi ukuran dia mesti betul lah. So ini kalau tak nampak, cikgu cadangkan kamu buatlah petak sikit ke lukiskan, tuliskan bentuk koordinat tu So ini sebenarnya cikgu gunakan masa ajar 2 UTHM, so takut dia tak nampak, cikgu tunjukkanlah ni. Okay. Setakat ni yang lain-lain tu boleh faham tak yang jalan kerja tadi ataupun nak tengok jalan yang ni ke? Faham cikgu. Okay, yang tadi faham Okay, Hairunisa boleh? Boleh cikgu. Okay, so sekarang cikgu pergi kepada contoh lain. Okay, jarak AB sama dengan KL iaitu 8 unit. Okay, AB selari paksi Y. Okay, AB selari dengan paksi Y. So maksudnya macam mana? Ini paksi Y kan? So maksudnya AB ni pun garisan yang tegak macam paksi Y. Okay, ni AB lah. Cikgu punya tak tegak sangat. Okay, tapi tak apalah. Okay, maksudnya dia kena selari. Okay, kalau dia kata KL pula. Okay, KL selari dengan paksi X. Bermaksud KL bentuk garisan dia mesti macam ni. KL. Okay, kalau kamu nak tahu macam mana kita nak macam mana cakap, kita nak lukiskan garisan dan nak tentukan dia punya A ke B ke kat mana. Okay, ingat. Kalau kita cakap AB, bermaksud A dulu. A bermula daripada atas ke bawah. Ataupun kiri ke kanan. Maksudnya KL ni, kita akan buat dia K dekat kiri, L dekat kanan. Bukan K kat kanan, L dekat kiri So kena ikutlah. Kiri ke kanan ataupun atas ke bawah. Okay, so sekarang jika titik tengah bagi garis lurus AB ialah 03. Okay, maksudnya AB ni tengah-tengah dia 03. Okay, nampak tak X dia kosong? Apa maksud dia ni? Maksudnya
Garisan AB ni berada di paksi Y. Okey, nampak tak? Sebab koordinat dia 03. Okey, nampak tak? Dia berada di paksi Y. Dia ada kat dalam ni je. Mungkin A tu kat sini. Okey. Mungkin. Okey, kat sini B lah. Okey, ni maksud dia. Okey, dekat sini contoh. 03. Ni yang lebih tepat lah. Dia berada di paksi Y. Okey, lagi dia kata apa? Okey, ialah 03 dan jarak titik tengah bagi garis lurus AB ke titik tengah garis lurus KL ialah 2 unit ke bawah. So maksudnya apa? 2 unit ke bawah maksudnya dia ada kaitan dengan nilai Y dia berubah. Betul tak? Maksudnya ni titik tengah AB dan 2 unit ke bawah ialah titik tengah KL. Okay, so cikgu pakai pen lain. Kita tengok bawah daripada titik 03, 2 unit 1, 2 ialah titik tengah KL. Tu maksud dia. Boleh faham tak? Faham juga. Ni maksudnya dekat sini titik tengah KL. Jadi, okey, kita boleh gariskan. Oh, jadi KL kat sini lah. Itulah maksud dia. Tu maksud. Okey, sini, L sini. Apakah titik tengah bagi KL ni? Boleh tahu tak? 01. Betul, sebab dia jatuh 2 unit ke bawah, jadi kita kena 3 kena tolak dengan 1 untuk dapatkan dia punya jarak Y dia, perubahan Y dia kan. Jadi titik B tu ialah sebenarnya, ni tolak 2 kan. Okay, 1. So dia sebenarnya B tu ialah 01. Okay. So B dah dapat 01, patutnya cikgu tulis kat sini Okay, 3 tolak 2 sama dengan 1. Jadi B ialah 01. Soalan dia, carikan koordinat K dan L. Okay, kita ada info kat sini. Jangan lupa 8 unit. So maksudnya apa? Sebenarnya panjangnya 8 unit. Okay, maksudnya tapi yang AB kita tak nak gunakan lah. KL ni sekarang. Okay, tengok. Kita nak tahu kan. Kalau dia kata 8 unit, so B titik tengah maksudnya ke kiri mestilah 4 unit. Betul tak? 1, 2, 3, 4. Betul? Patutnya lah. Kan? Boleh bayangkan tak? Dia 8 kan? 8 unit maksudnya sini 4 unit. Ini pun 4 unit. Ini titik, cikgu tulis dia titik B Salah kan ni? Cikgu pengen letak titik B Perasan tak cikgu ada buat salah kat situ? Ada juga. Titik yang 01 ni bukan titik B. Titik B bawah lagi, cikgu tulis dia sebagai B pula. Okey, 01 ni titik tengah bagi KL. Okey, so bukan titik B. B bawah lagi. Okey, so sekarang ni kita nak tahu titik K. Siapa tahu titik K? Titik yang biru tadi, cikgu padam sikit lah yang B ni. Okey, rasa dia ganggu cikgu nak tulis. Okey. Terus sekarang. Okey, tengok dekat sini ialah 01. Okey, nak pergi ke K, 4 unit ke kiri. Okey, dia ialah jarak yang apa? Jarak mencancang ke mengufuk ni? Mengufuk. Mengufuk ke kiri paksi X. Jadi, nak tahu koordinat K, kita mesti tolak dengan 4. Betul? Koordinat K, okey, kita nak cari koordinat K, jarak X tu 0, tolak dengan 4, so dapat negatif 4. Jadi K dia ialah negatif 4, 1. Kerana Y dia sama, okey, dia sebaris dengan titik tengah dia. Okey, boleh nampak tak? Boleh je. Okey. Boleh cikgu. Okey, so kita sekarang pergi tengok L pula. Okey, L pula. So L. L ni
ke kanan. Ke kanan daripada titik tengah ni. 4 unit ke kanan lagi. Okey, 4 unit ke kanan. So berapa titik L ni punya koordinat? 4, 1. Sebab kita kosong kena tambahkan dengan 4. So dia akan jadi 4. So titik L tu ialah 4, 1. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham macam mana nak jawab soalan penyelesaian masalah yang macam ni lah. Okay, kamu kena tahu konsep selari, paksi X, paksi Y. Okay. Okay, sekarang dia tanya tentang koordinat titik tengah bagi garis lurus KL. Okay, tadi kita dah cari kan titik KL, garis KL ni, titik tengah dia ialah 0, 01. 1. Okey, dah siap. Okey, so boleh faham tak? Apa kita Boleh belajar? cikgu. Okey, boleh. Okey, ni sebenarnya cikgu sediakan juga jika kamu tak nampak lah. Tapi nampaknya tadi kamu nampak. Okey, kalau tak nampak, okey kamu kena lakarkan lah tadi. Dia kata AB jarak dia 8 unit. Okey, yang penting titik tengah dia 03. Okey, kat sini. Cikgu lukiskan balik. Kalau kamu perlu lakaran, macam ni lah. 03 dekat sini. Okey, so dia kata jarak dia ialah 8 unit. Kalau 8 unit bermaksud garisan dia dekat sini A dia. Betul tak? Sebab dia kena 4. 1, 2, 3, 4. So maksudnya dia mestilah dekat sini lah. Dia punya A dia. Okay, B dia 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Okay, B dia kat sini. Okay, dan dia kata tadi inilah AB. Tapi dia ada cakap yang titik tengah bagi garis KL ialah 2 unit ke bawah daripada titik tengah AB. Jadi dia dekat sini 1, 2. Okey, ni titik tengah dia. Jadi dekat sini ialah 0, 1. Okey, dan dia kata dia punya panjang tadi sama. Jadi dia punya K dia dekat sini lah 1, 2, 3, 4. So K dekat sini. L dia 1, 2, 3, 4. Okey, L dia dekat sini. Jadi bila kamu baca nampak kan kat situ 4, yang ni 1. So L ni 4, 1. K dia ialah negatif 4, 1. So cikgu harap kamu boleh nampak lah. Okey, boleh faham So kalau boleh faham, jom jawab kuis. Okey, disebabkan cikgu nampak kamu ni sebenarnya suka main-main Okey, cikgu nampak kamu macam gembira je dapat main-main tu. Jadi cikgu pun sediakan jugalah game juga. Okey, so sekarang cikgu masukkan blue card ni Okey, kejap. Tunggu sekejap lah, line cikgu ni tak okey sangat ni. Okey, kamu suka main apa? Crypto hack Boleh je cikgu. Boleh je. Nak berapa minit main? 10 minit? 20 lah cikgu. Lamanya main. Oh, main juga 15 minit lah, boleh? Boleh cikgu. Okay, so cikgu startkan. Okay, host now. Sekejap. Okay, cikgu bagi link dekat sini. Okay, 15 minit je main. Okay dah, boleh tekan. Ada berapa soalan cikgu? Ada 8 kalau tak silap. Boleh masuk tak? Okay, Janli dah masuk.
Aida dah masuk. Okay, baru 6 orang. Afiq mana Afiq? Tak masuk lagi. Tak cikgu. Ya, dia namun je. Panas ke? Okay. Tinggal Afiq dengan Sofi. Kenapa dia diam je? Oh, okay. Afiq dan Sofi tak nak main ke? Okay, siapa yang dah masuk tu? Okay, Afiq dah. Sofi tak nak masuk Cikgu nak start dah ni. Cikgu tak Ni yang sabotage tu cikgu. Yang hack orang. Kalau kamu tahu password, kamu dapatlah dia punya crypto dia. Ingat 15 minit. Minit, 15 minit. Okay, boleh sekarang.
Wah, Jaylon dah lead sekarang Okay, masa tinggal 8 minit je. Okay, teruskan.
Okay, masa tinggal 4 minit lebih kurang. Okay, ada 40 saat lagi.